bukan satu-satunya, di antara, satu di antara. Apa dia? Satu daripada di antara dalil yang dipakai untuk menyatakan disunatkan sembahyang sunat qabliyah jemaah, salah satunya iaitu apa yang disebut oleh Nabi, ma bainal adhan wa iqamah as-salah, bainal adhan wal iqamah, apa yang ada di antara azan dan iqamah itu ada 2 rakaat. Di antara azan dan iqamah ada 2 rakaat. Ini dalil yang begitu umum Nabi sebut. Maka bila kita faham dengan dalil ini, setiap kali orang azan sebelum dia qamat, sunatlah kita buat 2 rakaat. Dia azan asar, sebelum dia qamat asar, sunatlah kita buat 2 rakaat. Dia azan maghrib, sebelum dia qamat maghrib, sunatlah kita buat 2 rakaat. Jadi terbesutlah hari Jumaat. Dia azan Jumaat, belum dia qamat Jumaat, sunatlah kita buat 2 rakaat. Pasal hadis begitu. Tak apa, betul, memang ada hadis begitu. Tetapi apabila kita masuk dalam hadis itu lagi satu, kita akan tengok apa yang Nabi akan mengkhususkan. Nabi dia akan bawa sifat dia. Ini dengan begitu jelas. Kita tengok, kita terus ambil kitab yang pening-pening kepala, ambil yang tak pening kepala. Apa dia? Al-Um sendiri. Dalam bab sembahyang jemaah, Asy-Syafi'i cerita macam mana sembahyang jemaah berlaku zaman Nabi sampai zaman Uthman. Iaitu apa dia? Apabila orang bang, Nabi sudah berada di atas khutbah, di atas mimbar. Dan apabila Bilal habis azan, Nabi pun bangkit menyampaikan khutbah. Jadi dengan Nabi duduk di atas mimbar, Bilal azan, maka pada hari itu Nabi tak buat 2 rakaat untuk hari Jumaat. Bermakna dalilnya umum tadi, dia berlaku untuk semua hari dan semua waktu kecuali hari Jumaat. Kenapa? Nabi menunjukkan praktikal dia macam mana. Nabi tunjuk praktikal, macam ni baca khutbah, macam ni duduk dia, azan dia begini. Beginilah kamu menjalankan sembahyang. Maka di antara dalil yang begitu umum dengan perbuatan Nabi yang khusus, maka perbuatan khusus ini kerana berlaku pada satu hari, satu keadaan, satu tempat, dengan satu kaifiat, dia mencualikan dengan hari-hari yang tidak berlaku. Maka kita katakan afdal orang yang sembahyang Jumaat tidak melakukan sunat qabliyah Jumaat, tidak melakukan sunnah. Kenapa? Diterjemahkan oleh fi'il Nabi yang menterjemahkan. Maka kalau dia pakai dalil itu umum, umumlah dalil itu untuk semua sembahyang, bukan sembahyang Jumaat. Sebab Allah menyebut kepada kita, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma naha ankum fantahu. Yang Muhammad tunjuk pada kamu, dia beri pada kamu, ambil. Yang dilarang kamu jauhi. Kan dia tunjuk. Tetapi ada pun sebahagian fuqaha, dia tetap nak membawa dalil itu sebagai dalil yang umum. Kita tak kata apa-apa, cuma kita kata afdal pada hari Jumaat tidak buat sunat qabliyah Jumaat. Itu lebih kepada dalil dia. Tapi kalau ada orang mangkit, bukan kerja kita pergi tarik baju dia. Pergi kat dia nak faham dalil itu, dia faham. Itu hak dia. Tapi kalau kita tengok rentetan di dalam kitab sampai zaman Osman, Imam Syafi'i daripada Al-Buwaiti menceritakan perjalanan salat hari Jumaat pada zaman Osman. Osman melakukan 2 azan. Satu azan sebelum masuk waktu, satu azan ketika masuk waktu. Dan ketika azan masuk waktu berlaku, Osman masih di atas mimbar. Jadi rentetan itu juga menjawab satu bab. Bab apa? Bab kaifiat azan hari Jumaat di Nusantara. Azan 2 kali hari Jumaat. Pasal Nabi kata sunnah aku dan sunnah sahabat. Kita tidak menentang. Boleh buat azan 2 kali. Pasal azan 2 kali bukan tidak ada sunnah, ada sunnah. Korang-korang subuh itu ada dia punya petunjuk dia.
Maka Osman ambil daripada situ, dia azan 2 kali hari Jumaat kerana dia merasakan ada kepentingan. Tetapi dalam al-um itu menunjukkan azan yang pertama sebelum waktu, azan yang kedua masuk waktu. Jadi Osman tetap tidak buat sembahyang qablah Jumaat. Adapun tempat kita, azan pertama masuk waktu, azan kedua sebelum khutbah. Dah duduk atas mimbar dah. Tetapi antum, ada beberapa perkara yang kita tak boleh jawab. Tak boleh jawab, tak boleh selesai. Tak boleh selesai. Apa dia? Kenapa kitab al-um itu tidak dijadikan masadir rujukan? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Hamba tak mau buat sudah. Dah balok kan? Sudah. Loh, balok dia kata. Kira kalimah tu menyelesaikan semua pertikaian, balok. Dah bukan balok. Tak balok. Nak buat tapi nak ambil contoh daripada Nabi. Orang dah azan sebelum Jepun etek Melaya. Sebelum Jepun etek Melaya, orang dah azan. Tak petikai. Tak ada siapa kata azan 2 kali jemaat bid'ah. Tak. Kata Syekh Albani, kalau satu amalan itu satu sahabat buat, sahabat ada 10,000. Kita kata 9,999 orang tak buat, satu aja buat, maka tetap kita tak boleh kata bid'ah. Kenapa? Tak ada satu sahabat yang diiktiraf sahabat dia akan buat bid'ah dan masuk ke neraka. Itu adalah ijtihad dia. Syekh Albani marah kalau kita kata amalan sahabat bid'ah, dia marah. Azan 2 kali ada sahabat buat? Ada. Tidak bid'ah azan 2 kali. Tetapi kita duk kata azan 2 kali macam kita dengan macam Osman, tak sama. Sebelum masuk waktu satu, macam subuh ha? Sebelum masuk waktu dan masuk waktu. Cantik ha? Lagi setengah jam orang nak bang, azan lah. Azan pasal apa? Ni dekat-dekat ni nak panggil orang mandi siap-siap ni, dia azan, dia tahu dah lagi setengah jam dia kena bersedia. Hak pergi buang sampah tadi berat terlena, panggil gerak-gerak. Hak beli cincau tadi tak ada minum, panggil beli siap-siap minum awal-awal. Apabila masuk waktu, azan lagi satu. Kalau itu berlaku, Masya Allah, sangat-sangat menjelmakan sunnah. Tapi masalah kita ini, apa yang kita buat tidak meneladani Osman. Masuk waktu kita azan, lepas tu azan lagi satu, bagi tongkat, naik pula tangga tu, dia ruyuk macam tu tangga, naik tak teh heret tongkat tu. Yang baca dengan buah pinggang, lemah jantung, darah tinggi, heret tongkat tu nak pegang. Kita kata Osman tak buat kerja ni. Hang tak tahu Osman buat, awak hang hidup sama Osman kah? Lagi baik punya soalan dia tanya. Hang kata Osman tak buat ni, hang hidup sama Osman kah tengok dia tak buat? Alamak, tak boleh jawab. TKO. Dia bagi penampak pergi balik, bengong kita. Akhirnya kita kata betul lah, mungkin Osman buat seperti Tuan buat, tapi Osman Jilani, bukan Osman bin Affan. Mungkin Osman Jilani, seksponis yang terkenal itu. Mungkin dia. Osman bin Affan kita terpaksa menafikan, kita membela sahabat. Kalau kamu burukkan Osman duk buat penyerahan tongkat hari Jumaat, kita tidak ada seorang sahabat Nabi sebegitu perbuatan dia. Kita membela Osman.